Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk penukaran unit panjang. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 214. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1A hingga F. Soalan 1. Tukar ukuran kepada unit yang dikendaki. Kita lihat soalan A. Kita perlu tukar 0.8 cm bersamaan berapa mm. Maksud di sini penukaran cm ke mm. Jadi sebelum kita nak menjawab soalan ini, kita perlu faham tentang beberapa penukaran unit sukatan. Okey. Jadi cikgu tulis dahulu beberapa penukaran unit. So tulis sini penukaran unit panjang. Ada beberapa penukaran. Yang pertama 1 cm bersamaan 10 mm. Okey, itu unit yang paling kecil. Kemudian 1 meter bersamaan 100 cm. Dan yang terakhir 1 km atau 1 kilometer bersamaan 1000 meter. Okay, ini penukaran asas yang kita perlu faham supaya memudahkan kita menjawab soalan penukaran unit. Baiklah, kita lihat soalan pertama. 0.8 cm kepada mm. Jadi cm ke mm, kita lihat sini 1 cm bersamaan 10 mm. Apa maksud di sini? Maksudnya ialah setiap cm hendak ditukarkan kepada unit kecil iaitu mm perlu didarab 10. Okey. Jadi kita kena darab 10. Sama ada nombor bulat, nombor perpuluhan ataupun pecahan. Jadi untuk soalan A ini ialah perpuluhan. Maka perpuluhan ini juga perlu kita darabkan dengan 10. Jadi apa cara dia? Kita salin ayat matematik iaitu 0.8. Kita akan darab 10. Jadi untuk mendarab 10, kita boleh gunakan kaedah cepat. Yang mana kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 1 kali. Kerana dia mempunyai satu sifar iaitu 10. Jadi kita gerak saja ke kanan 1 kali, maka kita dapatlah jawapannya yang terakhir iaitu 8 perpuluhan sifar. Okey. Jadi titiknya berada kat sini, jadi kita dapatlah 8 perpuluhan sifar. 8 perpuluhan sifar, jadi kita terus dapat mm. Okay, kalau 8 perpuluhan sifar, ini bermakna dia juga kita boleh sebut sebagai 8 mm. Kerana sifar dekat belakang tidak membawa nilai pun tak apa, tak perlu tulis pun tak apa. Okay, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan A yang mana sifar perpuluhan 8 cm bersamaan 8 mm. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Sebelum tu cikgu perlu salin dulu konsep ni. Kita jawab di sebelah. Okay, ini dia konsepnya. Okay, soalan B. 3/1/4 meter bersamaan berapa cm? Okay, jadi di sini meter ke cm, kita lihat sini meter ke cm, iaitu 1 meter bersamaan 100 cm. Maksudnya ialah setiap 1 meter bersamaan ataupun berkadaran 100 cm. Jadi penukarannya ialah ataupun konsepnya ialah unit meter nak ke cm, kita perlu mendarab. Okey, jadi 1 dijadi 100, ini bermakna meter ke cm kita perlu darab 100. Okey, sama ada nombor bulat, perpuluhan ataupun pecahan. Jadi untuk soalan B ini dikatakan sebagai pecahan ataupun nombor bercampur. Jadi nombor bercampur ini juga kita perlu darabkan dengan 100. Jadi kita salin semula
3/1/4 kita perlu darabkan dengan 100. Sekarang bila kita belajar mendarab, yang mana ini ialah nombor bercampur, kita perlu jadikan dia pecahan tak wajar. Kita darab dan tambah. Maksudnya 4 ni kita darab 3 dapat 12. 12 tambah 1, 13. Okey. Jadi kita tulis ni 13/4. Kita akan darab 100. Okay, kemudian kita boleh pemudahkan yang mana 4 dengan 100 ni ada sifar 4, iaitu 1 kali 4, 4. 100 ni pula ialah 25 kali 4. Okay, ini cikgu gunakan kaedah mendarab. Okay, mendarab 100. Ada orang dia boleh cerakin, nanti cikgu tunjuk. Jadi seterusnya kita akan darabkan 13 dengan 25. Okay. Jadi kita boleh buat bentuk lazim dekat sini. 13 darab 25. Okay, 3 kali 5, 15. 3 kali 5, 15. 1 kali 5, 5. Tambah 1, 6. Okay, kemudian sifar 2. 3 kali 2, 6. 1 kali 2, 2. Okay, kita tambah dan kita dapat jawapannya iaitu 5. Kemudian 6 tambah 6, 12. 1 tambah 2, 3. Okay, maksudnya di sini ialah 3/1/4 meter bersamaan 325 cm. Okay, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan B yang mana 3/1/4 meter bersamaan 325 cm. Cikgu menggunakan kaedah pecahan didarab 100. Okey. Tadi cikgu dah pesan ataupun cikgu ada bagi tahu tentang menggunakan kaedah lain. Okey, kaedah yang lain juga kita boleh buat, iaitu kita tulis 3/1/4. Kita akan asingkan. Okey. Maksudnya nombor bulat ini kita asingkan, pecahan ini kita asingkan. Jadi 3 ni ialah 3 meter, jadi kita darab 100. Okay, jadi kita dapatlah 3 darab 1, kita terus dapat 300. Manakala 1/4 juga kita darab dengan 100. Jadi bila kita darab 1/4 ni darab 100, kita pemudahkan sifar 4. 4 kali 1 dan 4 kali 25. Jadi kita dapat 25 kali 1 dapat 25. Okay. Kemudian kalau kita tambah, kita akan menghasilkan 325 juga. Okay, ini kaedah satu lagi lah. So sebenarnya kita ada bermacam-macam kaedah. Yang penting kita faham tentang konsep ataupun penukaran yang kita selesa. Okay. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Kita salin dahulu penukaran unit. Okay, dilihat sini 9,002 meter bersamaan berapa km. Jadi perkaitannya ialah meter dengan km. Kita lihat 1 kilometer bersamaan 1,000 meter. Maksudnya ialah apa dia? Maksudnya setiap meter nak ditukarkan kepada km. Oh terbalik, sorry. Setiap km, kita biasa tulis unit besar dulu. Km nak tukarkan kepada meter, kita perlu darab. Okay. Jadi kita lihat ni 1 km bersamaan 1,000. Maksudnya setiap 1 km nak tukarkan kepada meter, kena darab dengan 1,000. Ini untuk unit besar ke kecil. Tetapi untuk soalan C, unit M kepada km, iaitu unit kecil kepada unit besar. Jadi kalau kecil ke besar, kita akan lakukan songsangan dia, iaitu bukan darab tetapi bahagi. Jadi bahagi berapa? Bahagi 1,000. Jadi untuk soalan C ini kita perlu bahagikan, iaitu 9,002 kita akan bahagi dengan 1,000. Sekarang kita boleh gunakan kaedah cepat yang mana kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Itu sekiranya nombor itu nombor perpuluhan. Tetapi nombor di atas ialah nombor bulat.
Jadi yang pertama sekali kita perlu tukarkan 9002 ni kepada nombor perpuluhan. Kita cuma tambah titik di belakang dan tambah sifar. Okey. Jadi nombor yang terhasil sekarang dalam perpuluhan iaitu 9002 perpuluhan sifar. Okay, jadi kita bolehlah kita buat kaedah cepat dengan kita membahagi 1000 dengan kita menggerakkan titik perpuluhan. Okay, jadi kita gerak titik perpuluhan ke kiri sebab dia bahagi 1000 sebanyak 3 kali kita gerak. Jadi kita gerak 1, 2 dan 3. Jadi kita gerak ke kiri, titiknya sudah bergerak, maka kita dapatlah nombornya dalam perpuluhan iaitu 9.002. Kemudian ada sifar. Lepas tu unit dia kita dah tukar jadi km. Okay. Cuma kalau ada sifar dekat belakang, kita juga tak boleh tulis, tak perlu tulis dekat belakang ni sifar. Maka kita dapatlah jawapannya yang terakhir iaitu 9.002 km. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Sebelum tu kita perlu salin dahulu konsep penukaran unit panjang. Okey, kita salin dan kita letak di sebelah. Okey, ini dia soalan D. 17 meter 3 cm bersamaan berapa meter? Okey, maksud di sini ada dua unit ni kita perlu tukar menjadi meter. Okey. Jadi kita lihat perkaitan meter dengan cm, kita lihat yang kedua ni 1 meter bersamaan 100 cm. Okey, jadi apa maksud di sini? Maksudnya ialah setiap meter nak ditukarkan kepada cm, unit besar ke kecil, kita perlu darab. Darab berapa? Darab 100. Okay. Tetapi kalau cm nak ke meter, kita perlu bahagi. Songsangan dia ialah bahagi. Bahagi berapa? Bahagi sama juga bahagi 100. Jadi untuk soalan D, kita lihat yang pertama, kalau soalan macam ni dia dah asing, kita boleh asing macam ni. Maksudnya 17 meter memang tak ada masalah, dia memang dah 17 meter. Cuma kita perlu tukarkan 3 cm ini kepada meter. 3 cm ini kita perlu tukar kepada meter. Maksudnya cm nak tukarkan kepada meter, kita perlu bahagi. Maksudnya nombor bulat ini kita perlu bahagi dengan 100. Okay? Jadi kita tulis ayat matematiknya 3 bahagi 100. Okay, jadi bila 3 bahagi 100, kita boleh gunakan kaedah cepat dengan menggantikan 3 ni kepada nombor perpuluhan. Kerana kita nak menggerakkan titik perpuluhan. Jadi 3 ni kita tambah titik dan tambah sifar ada jadi perpuluhan. Okey, maksudnya 3 perpuluhan sifar kita akan bahagi 100. Sekarang kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kiri kerana operasinya bahagi dan sebanyak 2 kali gerak ke kiri. Jadi 1, 2, jadi titiknya berada di sini, maka ada ruang kosong ni kita masuk sifar dan sifar. Okay, sekarang kita dapatlah nombornya iaitu sifar perpuluhan, sifar 3, terus kita dapat dalam, okay, ada satu lagi sifar, terus kita dapat dalam meter. Okay, tetapi cikgu dah kata kalau ada sifar di ujung tidak membawa nilai. Jadi kita boleh tulis nombornya ialah sifar perpuluhan sifar 3 sifar 3 meter. Okay, maka kita boleh tulis dekat atas ni nombor dalam perpuluhan meter sifar perpuluhan sifar 3 meter. Okay, cuma cikgu dah kata 17 meter ni memang dalam nombor dalam unit meter, cuma ni ialah nombor bulat. Jadi kita tukarkan kepada perpuluhan, kita tambah titik di belakang dia jadi 17 perpuluhan sifar meter. Okay, sekarang dua-dua dah dalam unit yang sama iaitu meter dan meter. Okay, bila meter-meter soalan pun nak dalam meter,
So kita gabungkan dengan kaedah kita tambahkan. Okey. Jadi apa maksud di sini? Maksudnya 17.0 meter, kita akan tambah 0.03 meter. Okay, sekarang kita tambah, cuma ada masalah di sini iaitu meter ni ada nombor tapi bawah tu atas tu ialah huruf. Jadi kita padam meter ni, kita letak sifar dekat atas. Okay, letak sifar. Okay, sekarang kita boleh tambah. Jadi sifar tambah 3, 3. Kemudian sifar 7 tambah sifar 7 dan 1. Maka kita dapatlah jawapannya yang terakhir, iaitu 17 meter 3 cm bersamaan 17.03 meter. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan D. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. Jadi sebelum tu cikgu salin dahulu konsep penukaran ni. Kita letak. Okay, kita lihat soalan E. 126 mm bersamaan berapa cm? Okay, di sini terdapat perkaitan ataupun penukaran milimeter ke cm. Jadi kita lihat yang pertama sekali iaitu cm dengan mm. Okay, maksud di sini 1 cm bersamaan 10 mm. Dalam kata lain, setiap cm nak ditukarkan kepada mm, kita perlu mendarab 10. Okay, jadi kita tulis dulu unit besar dahulu. Cm ke mm, kita perlu mendarab. Mendarab berapa? Mendarab 10. Ini unit besar ke kecil. Tapi soalan E kita ialah mm ke cm, iaitu unit kecil ke besar. Unit kecil ke besar kita akan bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 10. Sama ada nombor bulat atau nombor perpuluhan ataupun pecahan, kita perlu bahagi dengan 10. Okey. Jadi untuk soalan E ialah nombor bulat, maka nombor bulat ini kita bahagi dengan 10. Jadi kita tulis ni 126, kita akan bahagi 10. Okay, seperti biasa kita akan gerakkan titik perpuluhan. Namun demikian nombor di sini ialah nombor bulat. 126 ini kita perlu jadikan nombor perpuluhan, tambah titik dan tambah sifar dekat ujung. Kita dapat nombor perpuluhan dia 126 perpuluhan sifar, kita akan bahagikan dengan 10. Jadi kaedah cepat yang kita boleh gunakan ialah menggerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak satu kali kerana ada satu sifar. Jadi kita gerak saja satu kali ke kiri, kita akan dapat nombornya iaitu 12 12.6 sifar, terus dapat dalam cm. Kita boleh biarkan jawapan macam ni. Namun demikian kalau sifar ni kalau kita tak nak tulis pun tidak membawa masalah. Jadi kita boleh tulis 12.6 cm. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan E. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. Kita lihat, kita salin dahulu konsep penukaran. 45 km 9 meter bersamaan berapa km? Okay, jadi kita nakkan jawapan dalam km. Kita lihat unit yang ada di sini. Km memang dah km, so tak ada masalah. Yang kita perlu tukar ialah 9 meter. Meter kita perlu tukarkan kepada km. Tapi sebelum tu kita lihat sini 45 km ini kita cikgu cadangkan kita tukarkan kepada perpuluhan. Kita tukarkan jadi 45.0 km. Yang kita perlu tukar sekarang ialah meter ke km. Jadi kita lihat penukaran unit meter ke km, dia ada kaitan dengan km ke meter. Jadi setiap km nak ditukarkan kepada meter, kita perlu mendarab. Mendarab berapa? Mendarab 1000. Okay.
Tetapi yang kita nak tukar ialah unit kecil ke besar, iaitu meter ke km. Jadi kita perlu bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1000. Sama ada nombor bulat, nombor perpuluhan ataupun pecahan. Okay, jadi untuk soalan F ini nombor bulat. Jadi nombor bulat ni kena bahagi 1000. Okay? Jadi kita tulis ni 9 bahagi 1000. Kita boleh gunakan kaedah cepat dengan menggerakkan titik perpuluhan. Tapi inilah nombor bulat, jadi kita tambah titik dan tambah sifar, dia terus jadi nombor perpuluhan, iaitu 9 perpuluhan sifar. Kita akan bahagi 1000. Sekarang kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Kalau bahagi, kita akan gerakkan ke kiri sebanyak 3 kali. Maka kita gerak 1, 2 dan 3. Jadi titik ada kat sini. Ada 2 ruang kosong ni, kita masuk 1, 2, 3. Jadi kita dapatlah nombornya dalam perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan sifar 9. Kita boleh salin balik ni dan kita dapat unitnya km. Okay, dan seperti biasa, kalau sifar kat ujung ni tak membawa nilai, kita dapatlah nombornya, iaitu sifar perpuluhan sifar 9 km. Okay, maksud dekat sini 9 meter ni kita dah tukarkan kepada km, iaitu sifar perpuluhan sifar 9 km. Okay, maka kedua-duanya sudah kita tukarkan kepada km. Kita akan gabungkan dengan kaedah menambah. Jadi kita perlu salin semula 45.0 km. Kita akan tambah sifar perpuluhan sifar 9. Sifar perpuluhan sifar 9. Okey, kedua-duanya dalam unit km. Sekarang kita tambah. Okay, sekiranya ada ruang kosong ni yang tak ada nombor ni, kita boleh tulis sifar atau kita biarkan. Jadi cikgu cadang kita tulis sifar supaya kita nampak ada nombor di situ. Okay, jadi kita tambah sifar tambah 9, 9. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah sifar, sifar. 5 tambah sifar, 5. Dan 4 kita boleh salin semula. Dan kita letak unit km. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan F, yang mana 45 km 9 meter diasing dan ditanya ditukarkan kepada km, iaitu hasilnya iaitu 45.0 sifar 9 km. Apa yang cikgu buat ialah cikgu lakukan pengasingan. 45 memang unit yang sama, unit km, jadi kita tambah perpuluhan sifar, jadi 45 sifar km. Dan 9 meter cikgu tukarkan kepada kilometer, iaitu dengan membahagi 1000. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk penukaran unit panjang bagi muka surat 214 untuk nombor 1A hingga F. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.